Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelas kita pada malam ini, cikgu akan recap balik, itu cikgu akan ingatkan balik pada kelas petang tadi, iaitu kita telah belajar mengenai tanda baca. Iaitu tanda baca yang pertama ialah kita belajar tentang noktah ataupun titik. Okey, ini adalah simbol bagi titik. Dan yang kedua ialah koma, dan ini adalah simbol betul bagi koma. Seterusnya yang ketiga iaitu pengikat kata. Pengikat kata ini kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu pembuka kata, okey, lambangnya macam ni, dan penutup kata. Okey, lambang dia setelah selesai bercakap. Okey, yang keempat, tanda baca yang keempat ialah tanda soal. Okey, ini lambang tanda soal. Dan yang terakhir adalah tanda seru. Okey, pada kelas cikgu, kita akan hanya menumpukan kepada kelima-lima tanda baca ini sahaja. Okey. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada fungsi-fungsi tanda baca, kelima-lima tanda baca tadi. Okey, yang pertama kita akan melihat fungsi noktah, ataupun noktah ni juga kita boleh kenali sebagai titik. Okey, ini lambang titik itu. Okey, fungsi yang pertama, okey, fungsi titik yang pertama adalah pada akhir ayat penyata. Okey, pada akhir ayat. Okey, pada akhir ayat macam mana? Mari kita tengok contoh dia. Okey, contoh ayat penyata adalah, kita lihat, okey, cikgu baca ayat yang pertama ni. Bapa Ali bekerja di Kuala Lumpur. Maksudnya dia bagi tahu kita, ayat penyata, dia bagi tahu kita ayah Ali tu bekerja di KL. Okey, lepas tu kita kena letak simbol titik. Dan pada permulaan setiap ayat kita perlu dengan huruf besar. Okey, huruf besar pada permulaan ayat, dan juga huruf besar untuk kata nama khas, dan juga untuk huruf besar untuk kata nama khas tempat Kuala Lumpur. Okey, dan contoh ayat yang kedua, contoh ayat penyata yang kedua, iaitu demam adik semakin teruk. Dia dapat kita tahu, dia ayat penyata di sini memberitahu kita bahawa adiknya demam teruk. Okey, huruf pertama perlu dengan huruf besar D, dan juga di paling akhir ayat tu kita perlu letakkan tanda noktah ataupun titik. Okey, fungsi noktah ataupun titik yang kedua, kita akan lihat pada singkatan bagi gelaran atau, okey, ini simbol atau, pangkat, gelaran, pangkat, jawatan dan sebagainya. Okey, contoh simbol titik yang kita gunakan pada gelaran adalah seperti, okey, kita lihat di sini. DR ni sebenarnya adalah doktor. Jadi apabila kita telah singkatkan perkataan doktor ni, bila kita singkatkan kepada DR, lepas doktor tu kita kena perlu titik sebab kita tulis DR. Kalau kita tulis terus doktor ke apa, kalau kita tulis doktor, jadi tak perlu kepada titik dah. Tapi apabila disingkatkan, kita perlu letak noktah ataupun titik ni. Okey, Dr. Kamariah terkenal di hospital itu. Jadi setelah habis ayat penyata tu, kita perlu letakkan juga noktah, simbol noktah tu. Okey, yang kedua, ayat yang kedua, YB ni maksud dia yang berhormat. Apabila kita singkatkan YB ni daripada yang berhormat, okey, YB ni sebenarnya adalah singkatan kepada yang berhormat. Okey, apabila kita singkatkan yang berhormat kepada YB, jadi kita perlu letakkan titik. Okey, titik. YB Datuk Karim akan melawat sekolah kami. Okey, noktah sebabnya ayat penyata. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada fungsi yang kedua, iaitu fungsi koma. Simbol yang kedua itu koma. Okey, ini adalah lambang koma. Okey, fungsi koma yang pertama adalah untuk mengasingkan sesuatu yang sama jenis dalam ayat. Okey, kita akan lihat apa yang sama jenis tu. Okey, contohnya, emak pergi ke pasar membeli buah oren. Okey, koma, apple, koma, tembikai, koma, dan betik. Sebab apa kita perlu tulis juga koma dekat sini, dekat selepas tembikai sebelum dan ni? Sebabnya ianya adalah sama. Sebenarnya dia adalah singkatan kepada mak pergi ke pasar membeli oren, titik.
Emak pergi ke pasar membeli buah apple, titik. Emak pergi ke pasar membeli buah tembikai, titik. Emak pergi ke pasar membeli buah betik, titik. Jadi apabila kita gabungkan kepada 4 ayat ni, oren, apple, tembikai, betik ni, apabila kita gabungkan tadi, jadi apabila kita singkatkan, kita akan jadi tulis macam ni. Oren, apple, tembikai dan betik. Okey, belakang sekali kita kena noktah. Okey, kat paling depan kita perlu huruf besar. Okey. Fungsi koma yang kedua adalah selepas kata seru. Okey, selepas kata seru, kita perlu letakkan noktah. Okey, kita lihat contoh ayat. Okey, kata seru ni kat sini kata seru. Okey. Contoh kata seru adalah wah. Okey. Wah, koma, cantiknya kasut kamu. Barulah kita letakkan tanda seru ni. Okey, bukannya kita letak tanda seru, bukannya kita letak setelah kata seru. Kalau kita tulis, wah, cantiknya kasut kamu. Okey. Ayat yang kedua ni, okey, setelah wah ni kalau kita letak tanda seru adalah salah. Okey. Yang betulnya adalah ni, ayat pertama ni. Ayat pertama ni betul, iaitu setelah wah kita tak koma dulu. Sebab, okey, nanti kita akan lihat apa fungsi kata seru ni. Okey, nanti kita lihat. Okey. Jadi, untuk fungsi yang ketiga, fungsi koma yang ketiga adalah sebelum tanda pembuka kata atau penutup kata. Okey, kita akan lihat. Okey, contohnya ayat pertama. Ali berkata, koma. Okey, Ali berkata apa? Ni dia beritahu Ali berkata apa? Ali ni kata, okey, Ali kata, saya tidak datang kerana hujan lebat. Okey, jadi apa yang Ali bagi tahu tu akan duduk dalam pengikat kata tu. Okey, sebelum pengikat kata tu kita kena tulis koma. Okey. Dan titik ini, dan kita perlu perhatikan juga titik adalah sebelum penutup kata. Bukannya kita akan buat tutup kata baru titik, adalah salah. Yang betulnya titik dulu baru penutup kata, baru betul. Okey, contoh ayat yang kedua ialah kita akan bertolak sebentar lagi. Kita tengok kan, koma dulu juga baru penutup kata. Okey, bukannya penutup kata dulu baru koma. Yang ni adalah salah. Yang ni betul. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada fungsi yang kedua, iaitu fungsi koma. Simbol yang kedua itu koma. Okey, ini adalah lambang koma. Okey, fungsi koma yang pertama adalah untuk mengasingkan sesuatu yang sama jenis dalam ayat. Okey, kita akan lihat apa yang sama jenis tu. Okey, contohnya, emak pergi ke pasar membeli buah oren. Okey, koma, apple, koma, tembikai, koma dan betik. Sebab apa kita perlu tulis juga koma dekat sini, dekat selepas tembikai sebelum dan ni? Sebabnya ianya adalah sama. Sebenarnya dia adalah singkatan kepada emak pergi ke pasar membeli oren, titik. Emak pergi ke pasar membeli buah apple, titik. Emak pergi ke pasar membeli buah tembikai, titik. Emak pergi ke pasar membeli buah betik, titik. Jadi apabila kita gabungkan kepada 4 ayat ni, oren, apple, tembikai, betik ni, apabila kita gabungkan tadi, jadi apabila kita singkatkan, kita akan jadi tulis macam ni. Oren, apple, tembikai dan betik. Okey, belakang sekali kita kena noktah. Okey, kat paling depan kita perlu huruf besar. Okey. Fungsi koma yang kedua adalah selepas kata seru. Okey, selepas kata seru, kita perlu letakkan noktah. Okey, kita lihat contoh ayat. Okey, kata seru ni kat sini kata seru. Okey. Contoh kata seru adalah wah. Okey. Wah, koma, cantiknya kasut kamu. Barulah kita letakkan tanda seru ni. Okey, bukannya kita letak tanda seru, bukannya kita letak setelah kata seru. Kalau kita tulis, wah, cantiknya kasut kamu. Okey. Ayat yang kedua ni,
Ayat kalau okey, setelah wah ni kalau kita letak tanda seru adalah salah, okey. Yang betulnya adalah ni, ayat pertama ni. Ayat pertama ni betul, iaitu setelah wah kita tak koma dulu. Sebab okey, nanti kita akan lihat apa fungsi kata seru ni, okey. Nanti kita lihat, okey. Jadi, untuk fungsi yang ketiga, fungsi koma yang ketiga adalah sebelum tanda pembuka kata atau penutup kata. Okey, kita akan lihat. Okey, contohnya ayat pertama. Ali berkata, koma. Okey, Ali berkata apa? Ni dia beritahu Ali berkata apa? Ali ni kata, okey, Ali kata, saya tidak datang kerana hujan lebat. Okey, jadi apa yang Ali bagi tahu tu akan duduk dalam pengikat kata tu. Okey, sebelum pengikat kata tu kita kena tulis koma. Okey. Dan titik ini, dan kita perlu perhatikan juga titik adalah sebelum penutup kata. Bukannya kita akan buat tutup kata baru titik, adalah salah. Yang betulnya titik dulu baru penutup kata, baru betul. Okey, contoh ayat yang kedua ialah kita akan bertolak sebentar lagi. Kita tengok kan, koma dulu juga baru penutup kata. Okey, bukannya penutup kata dulu baru koma. Yang ni adalah salah. Yang ni betul. Okey. Okey, jadi bagi yang ketiga ni, simbol yang ketiga adalah tanda baca yang ketiga adalah tanda baca bagi pengikat kata. Pengikat kata ni kita boleh bahagikan kepada dua. Pengikat kata yang pertama, okey, pembuka kata. Okey, untuk mula-mula dia kata apa tu? Kita boleh letakkan lambang macam ni. Okey, lambang macam ni, dan titik-titik ni sebenarnya adalah apa yang dikata tu, ayat dia nanti. Okey, dan seterusnya penutup kata. Penutup kata ni setelah dia selesai bercakap, kita akan tutup apa yang dia cakap tu. Okey, fungsi pengikat kata ni adalah pada awal dan akhir ayat cakap ajuk. Cakap ajuk ni macam mana? Cakap ajuk ni apa yang orang tu sedang bercakap, apa yang orang tu katakan, apa orang tu bercakap, maksudnya kita ajuk balik dia kata. Kita nak cerita kat orang lain, apa yang dia bagi tahu tu kita bagi tahu. Kita tiru balik. Contohnya ayat dia, saya suka makan laksa, kata Siti kepada rakannya. Maksudnya kita bagi tahu apa yang Siti bagi tahu rakan dia tadi. Siti bagi tahu yang dia ni suka makan laksa. Apabila kita ajuk balik, dia akan tulis saya suka makan laksa. Jadi sebelum kita ajuk dia tu, kita kena letakkan pembuka kata. Yang ni tadi, pembuka kata. Dan setelah selesai, kita akan gunakan penutup kata. Sebab siap dah kan. Jadi kalau kita boleh lihat sini. Okey, kalau kita boleh lihat, kita tengok, okey. Mula-mula huruf perkataan yang pertama, huruf yang pertama S ni kita kena huruf besar, saya. Dan juga sebelum kita tutup kata dia tu, kita kena koma dulu, bukannya titik. Kita kena koma, sebabnya ada lagi ayat selepas ni. Jadi lepas koma ni, baru kita teruskan lagi. K ni kena huruf kecil, sebab setelah koma dengan setelah penutup kata ni bukan titik. Jadi kita kena huruf kecil lagi. Kalau titik baru kita kena huruf besar. Jadi huruf kecil. Okey, Siti sebab kata nama khas. Dan selepas tu bila habis ni, baru kita gunakan simbol titik. Okey, faham?